اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalin haramin wa siwa bismika Allahumma ya daimi ya hayyu ya fardu ya witri ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazainika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasufu ya Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya Allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta malad dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian zuhur kita bulan ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar, insyaAllah. Ada bekalan, insyaAllah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah kita masih lagi teruskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 5, insyaAllah. Betul? Masih dalam bab ikhlas, yakni bersih hati. Perenggan di atas sekali, insyaAllah. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seorang ahli hikmat berkata, contoh orang yang beramal dengan riya atau sum'ah itu bagaikan seorang yang keluar ke pasar dan mengisi kantongnya dengan batu sehingga orang-orang yang melihat kantongnya semua berasa kagum dan berkata, alangkah penuhnya kantong wang orang itu, tetapi sama sekali tidak berguna baginya, sebab tidak dapat dibelikan apa-apa, hanya semata-mata mendapat pujian orang-orang. Demikian pula orang yang beramal dengan riya sum'ah, tidak ada pahalanya di akhirat. Ini contoh. Orang yang beribadat, dia hendak niat untuk melihat orang melihat dia, bukan untuk dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hati masalah besar, tuan-tuan. Saya share sikit, tak tahu sini dah share belum, 10 poin kawan saya share. Ustaz-ustaz ni share. Ada 10 poin bab bersih hati yang perlu ada. Ada 10. Saya sebelum belum, insyaAllah. Bersih hati ataupun hati bersih, hidup pasti bahagia. Yang pertama, dengan keadaan semasa sekarang ni, yang pertama, jangan cari salah orang. Jangan cari salah orang. Cari salah sendiri, cari kelemahan sendiri kita. Cek. Lama dah berumur kita ni, belum di kampus lagi, betul? Masih sihat lagi kita. Boleh duduk dalam surau, boleh sampai ke surau, boleh mengaji lagi. Ni baru habis My Quran Time, betul? Ada follow? Hari ni dah masuk muka surat pertama, surah An-Nisa. Ayat pertama 6. Allah, tuan-tuan. Yang satu juzuk dah siap dah buku dia. Allah, tuan-tuan. Satu juzuk. Tolong cari. Ada paragraf online, tuan-tuan. Satu buah RM30 je. Kita nak buat nota tak terdaya, laju, betul. Walaupun 4 kali ulang pun masih ustaz pun tak terdaya juga. Catat juga, tapi untuk knowledge kita, untuk cari ilmu kita. Boleh pergi ke Karang Craftnya Facebook ke website dia, online terus dia post, tak payah pergi sana.
Nota ni ya Allah tuan-tuan, cukup dengan PowerPoint dia, dengan soalan, dengan sahabah Quran yang catatkan tu. Siap ada jadual nota-nota dia. Tuan-tuan, kita tak terdaya nak cantik-cantik ni. Nampak? Kita cuma apa? Cuma baca je. Tengok Quran apa tu pun lelap juga. Tu lemah tuan-tuan kita. Allah bagi hadiah macam tu, hebat. Tapi kadang-kadang kita buat tak tahu. Allah tuan-tuan, macam-macam Kadang-kadang peringatan Allah Ta'ala tu hebat. Semalam di Bangi tu kan, tak tahu angin pusing ke apa, tercabut pokok besar dekat 10 pokok. Rumah tak tercabut, pokok yang dekat tol UKM tu. Kami nak keluar awal, nak pergi Porisin kuliah maghrib. Tak macam mana ada benda delay, cari spek tak jumpa. Tiba-tiba keluar tengok pokok tercabut, jam. Allah, 6.30 masih lagi tol Bangi, kuliah kat Porisin. Nampak laju ke tak laju kan? Bukan naik drone tuan, naik kereta Iris je, Proton kecil je. Nampak? Tu maksudnya kita ni doa penting, maksudnya zikir penting, biar Allah delaykan kita, biar Allah selamatkan kita. Macam-macam cubaan sebenarnya, maksudnya doa tu yang paling hebat. Jangan tinggalkan. Bila kita tinggalkan, macam-macam boleh berlaku. Tapi kalau kita teruskan, Allah sayang kat kita, sayang sangat dengan kita. Ni Allah bagi Quran, tolong teruskan. Maksudnya kita jangan biarkan berlalu. Tak sempat pukul 12, pukul apa dia lagi? Pukul 5 dia lagi. Tak sempat ustaz, jam dekat tol lagi. Pukul apa lagi? Pukul 10. Pukul 5 pagi, pukul 6 pagi besok ada lagi. Nampak? Tak boleh juga 24 jam Facebook, betul? Boleh rewind. Pergi ke My Hijrah, TV Hijrah, pergi My Quran Time, ada dalam Facebook, YouTube, Instagram, semua cukup. Tak ada hal tuan-tuan, tak ada sebab kita tak nak ikuti. Tak ada alasan. Tu. Tu termasuk SKT tu. SKT apa? SKT Allah Ta'ala. Tu kena renung kita. Saya tahulah, saya kerja-kerjaan juga. SKT. Tengok nanti yang pertama tadi apa? Jangan cari salah orang. Yang kedua, jangan hina orang. Janganlah pelikir, jangan hina, jangan tergendah-gendahkan orang. Kita ni masuk surau, jangan hina orang yang tak masuk surau. Faham tak faham tu? Kita ni orang masuk surau, kita kena buat perangai al-surawi. Orang surau, keluar surau macam orang surau juga. Jangan buat keluar surau, buat perangai macam the mall pula. Macam nak shopping komplek pula. Payah. Dah masuk surau, dah mengaji, dah catat, dah buat kitab. Seminggu berkali kitab ni kuliah. Almost every day. Betul? 1 bulan 20 hari akhir. Satu orang satu kitab, ustaz, betul? Kalau satu orang satu kitab, tuan-tuan, perempuan ni memang alim betul. Kalau 10 tahun habis tak kitab tu? Bukan satu kitab, 20 satu bulan, 20 kitab. No need to go pesantren. Betul. Tak payah pergi pesantren, tak payah pergi pondok. Masjid surau pergilah. Tapi bila mengaji macam ni, satu ustaz ada satu kitab. Lagi alim pada ustaz. Alim ni bukan duduk dan surau subhanallah. Tak, alim ni ilmu dia banyak. Cukup 10 tahun dia boleh pergi ke pejabat mufti, ambil tauliah. Betul. Tak percaya tak tanya Dr. Zul. Saya ambil tauliah dekat dia. Nampak? Saya bukan ustaz, saya arkitek. Belajar. Alhamdulillah, lulus. Sekeluarga ambil, lulus. Tuan Guru Dr. Zul. Sekarang dah jadi menteri pula. Susah nak jumpa sekarang. Nampak? Tapi dia hebat. Tu, humble dia. Ni. Yang kedua, jangan hina orang. Yang ketiga, jangan buka aib orang. Hati yang bersih. Kita belajar bab ikhlas ni. Jaga hati kita. Jangan buka aib orang. Bila buka aib orang, masalah. Kita ni kadang-kadang nak menjatuhkan orang sampai macam sanggup nak buka aib orang. Dia terlupa aib dia akan dibuka, akan datang.
Elok-elok Allah perintah malaikat jangan buka aib dia, akhirnya besok di akhirat Allah buka. Yang bimbang dibuka sebelum akhirat. Janganlah buat perangai tu. Maksudnya hati yang bersih, jaga bab aib orang. Yang keempat, jangan perlekehkan orang. Perkataan sekarang betul. Lekehnya rendah-rendah jugalah. Jangan rendah-rendahkan orang. Ni. Orang tak semayang, jangan. Dulu Tok Imam kata orang tak sembahyang Jumaat 3 kali fasik. Tiba-tiba PKP, Tok Imam bukan 3 kali, 3 bulan. Yang dikata tu mengata balik, Tok Imam tu sama juga perangai bu aku kata. Sebab tu jangan pelekeh orang. Yang keempat, kelima, jangan mengata orang. Sama juga. Jangan mengata orang. Kita kadang mengata. Kita mengaji lah. Bangun tengok, jiran dah beli kereta baru. X50. Proton X50. Padahal tak sampai lagi, dah beli dah ya. Dia tak tahu orang tu salesman. Bawa balik kereta betul. Nak pergi showroom. Dia katanya, tu beli kereta hutang lah tu. Memanglah beli kereta hutang betul. Mana nak beli cash? Jangan mengata orang. Pasal hati tu tak elok. Padahal pergi ke jumpa orang tu, tahniah dapat kereta baru betul. Lepas ni pergi surau tumpang tu. Tak ada masalah. Pasal kita cantikkan dia, raikan dia. Jangan kata dia. Dia tak kata depan tu, ngata dalam. Tu hati payah. Macam cerita orang tak boleh sahabat saya tak boleh cerita. Malam-malam ni kan dia suka tidur masjid, Sabtu Ahad. Kita payah kan. Kita nak keluar rumah tu pun payah. Satu hari takut bini, lagi takut. Bukan jadi tabligh, baru nak cuba jadi tabligh tak boleh juga. Takut isteri. Nak keluar bukan tidur mana, bukan tidur hotel, tidur masjid, sidang surau je. Nak pergi dakwah dengan orang. Bukan dakwah pun, duduk dalam masjid je, nak bedah. Cerita orang dalam masjid ni, tabligh. Sahabat semua tidur, dia tersedar pukul 4 pagi. Kawan ni bangun. Semua dah tidur. Dia sangka baik. Agaknya tadi dia orang dah start tahajud. Aku seorang yang belum tahajud. Tu. Nak dapat level tu. Cuba kita mengata terus. Gila, tidur bagi nak mampus kan. Tu kita kan. Jangan. Tu. Jangan mengata orang. Yang ke-5. Yang ke-6, jangan sakiti hati orang. Jangan sakitkan orang. Ni kena berkira bab jiran, bab di office, bab di pejabat. Jangan sakitkan orang. Pasal apa? Satu hari akan kena balik kita. Tu kadang-kadang dipanggil cash. Betul? Bukan cash reward. Bukan cash RM tu kan. Cash ni balasan dia direct. Tak kena kita, keluarga kita. Jangan kita buat perangai macam tu. Yang ke-7, jangan bangga dengan amal ibadah. Hari ni kita masuk kuliah, kan keluar kita sampaikan dia. WhatsApp kan, hari ni aku belajar ni. Sila baca. Boleh tak? Pun ada orang kata juga tu. Habis jangan. Jangan. Tu alim sangatlah tu duduk masjid surau betul. Kata. Tapi kena sabarlah. Hati yang bersih, hati sejahtera, sabar. Tu jangan bangga. Sembahyang tahajud ke, sembahyang duha ke, jangan cerita. Tak ada rakaman sisi ada kan? Sisi ada kan? Masuk surau keluar surau. Janganlah. Dia tahu ada sisi kamera, dia selfie sisi kamera. Aku pergi duha sekarang. Payah kan? Tu. Kalau cerita Datuk Ismail Kamul tu, kawan tu tegur. Merah mata Pak Haji kenapa ni? Biasalah tahajud dia kata. Kau video lagi. Nampak? Tu. Ataupun dia nak cerita juga. Orang tak tanya pun, dia nak cerita. Malam tadi lepas saya tahajud, hujan lebat. Itu lagi kan. WhatsApp gelak malaikat. Elok dia masuk dalam grup, delete, remove grup. Dia nak bagi markah, tak jadi kan dalam grup. Malaikat nak bagi markah 100% tak jadi. Pasal apa? Dah terkeluar hak asasi dalam grup. WhatsApp jangan. Ibadah ni jangan kita susah kan. Bab ikhlas ni. Satu lagi cerita yang Tuan Guru, orang tua ni, atuk ni, bila dia semayang duha tu, cucu dia angkat telefon kawan dia. Atuk mana atuk? Atuk tengah solat duha. Atuk ni dengar. Siap urut dada. Tengah semayang tu urut dada. Orang tahu aku solat duha. Allah. Tiba-tiba satu hari kawan tu telefon tengah-tengah nak maghrib. Cucu jawab. Atuk pula semayang asar dekat pukul 7.
Atuk mana atuk? Atuk tengah solat asar. Atuk kata apa dalam hati? Celaka cucu aku. Orang tahu aku sembahyang lambat. Tu. Dia dengan Allah Ta'ala tu. Pasal dia jaga sangat kawan tu. Nampak? Jaga. Jangan kita bangga dengan amal ibadah. Yang ke-8, jangan tunjuk menunjuk. Yang kita belajar ni. Riak. Saat ni bab riak. Ya, benda jangan. Kita biar orang kaum langit yang tahu. Ya, Allah saja yang tahu. Malaikat saja yang tahu bab ibadah kita, bab kebajikan kita. Bila kita mati je, ditangis oleh bumi dan langit. Pernah saya cerita ni? Belum? Bumi menangis, langit menangis. Pernah? Tak pernah dengar? Bumi menangis pasal apa? Hamba Allah Ta'ala tu yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, tak berhenti dengan Quran dia, Quran time dia. Quran time bukan Quran time TV tu je. Quran time dia dengan Allah Ta'ala. Quran time TV 4 jam ya satu hari. Follow, catat, buat nota. Tapi Quran time dia dengan Allah Ta'ala. My Quran time ya. Time kita dengan Allah Ta'ala, dengan tali Allah. Tali Allah, Al-Quran. Tu maksudnya kena renung kita bab nangisnya bumi pasal apa? Dah tak ada sujud, dah tak ada zikir. Hamba tu dah mati. Tu bila masuk ke dalam lahat, bumi memeluk macam baby dipeluk oleh ibunya sendiri. Sebab tu kita nak tidur, salah satu yang hebat untuk perisaikan kita, al-mu. Jangan lepas peluang, al-mu, wudu, solat sunat. Jangan lepas. Jangan tidur macam tu je. Standard daripada jatuh sampai ni dah kerja betul. Dah J48, J52. Macam-macam betul. Tu kena renung kita. Yang ke berapa? Yang langit menangis tu pasal 2 pintu. 1 pintu rezeki, 1 pintu pahala dia, kebajikan dia. Mati hamba Allah Ta'ala tu, tertutup pintu rezeki. Tuang macam mana pun air, dia tetap tolak. Tersudu kan, tolak. Masuk pipe, tolak. Masa dah habis. Tu pintu rezeki. Beli pula bubur, suapkan dia. Tak main bubur anak dia, main bubur McDonald. Betul. Dia tak main bubur yang biasa, dia nak beli McDonald punya, sedap dia kata. Bila tuang 1 sudu, 2 sudu, masuk tapi keluar balik. Tu maksudnya game's over. Pintu rezeki tutup. Sama dengan pintu kebajikan pun sama juga. Balik pada tadi, 10 hati yang bersih. Jangan tunjuk menunjuk, nombor 8. Betul. Nombor 9, jangan berbanding dengan orang. Kita ni jangan berbanding-banding dengan orang. Jangan beza-bezakan. Jangan beza. Tak kira lah technician ke, TA ke, arkitek ke, accountant ke, IR ke, PhD ke. Bila sujud sama je. Tak percaya, tengok nanti sekejap lagi sujud, kening kita di mana? Atas lantai. Lagi rendah pada punggung sendiri. Tak percaya, tengok nanti sekejap lagi. Kalau ada kening lagi tinggi pada punggung tu, maksudnya tu masalah baru. Ada satu lagi spesies baru. Tak, kita ni spesies tu Adam memang sama. Bila sujud sama lantai atas lantai. Yang ke 10, jangan sedih apabila kekurangan. Hati yang bersih, hati yang sejahtera. Jangan sedih bila berkurang. Dapat 10 tu. Tak dapat, kena ulang dekat audio kuliah. Ada rakaman betul tu. InsyaAllah. Balik pada kitab tadi, diceritakan sini, orang yang pergi pasar, orang yang riak ni, yang semua ni bagaikan orang yang keluar ke pasar mengisi kantong. Kantongnya, poket dia tu, duit. Orang tengok macam banyak duit, bunyi kencing-kencing, betul? Siling dia, RM2 dia penuh. Rupanya dalam poket tu, batu pasir je. Pasal apa? Dia ingatkan banyak pahala. Rupanya, tak ada apa. Maka tu kita bimbang. Lama dah kita beribadat, lama dah kita bersolat, puasa, tapi bab tu kita terlupa. Lillahi ta'ala. Kita tak serah terus pada Allah Ta'ala. Kita niat nak cerita kat orang, rosak pahala kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami periksa semua amal perbuatan mereka, lalu kami jadikan debu yang berhamburan. Allah tu. Allah cek satu-satu walaupun sebesar zarah. Sebab tu hati-hati di pejabat, hati-hati di rumah, hati-hati di perjalanan.
Yang lagi hebat, hati-hati kita waspada kita di dalam dunia. Pejabat kena hati-hati. Kadang-kadang kita tak perasan masa kita dengan kerja. Pasal apa? Kita dah tolak rumah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku nak kerja. Mati syahid kalau mati. Pasal apa? Kita bekerja nak niat lillahi ta'ala. Bukan nak jadi kaya raya. Duit tu sebahagian saja. Ya, tapi sebenarnya lillahi ta'ala. Ibadah. Kalau mati, tengah-tengah cek Swiss. Terkena renjatan elektrik, mati. Hebat tak mati dia? Mati hebat. Pasal sedang bekerja. Kerja bab ibadah. Waktu kerja jangan main-main tuan-tuan. Orang kena ambil peluang. Bahasa-bahasa yang baik lama dulu, mengular lah, macam-macam, betul? Usah. Kita terlupa, kita collect duit gaji, bagi makan keluarga kita. Itu yang kita bimbang. Keluarga makan, minum, makan sedap, kuih tiaw, apa, pizza, apa semua. Terlupa duit tu kita makan secara haram. Pasal apa haram? Kita tak kena kerja. Orang putih kata gaji tu tak proportion dengan kerja yang dia buat. Pendapatan tu bukan sepatutnya dia dapat. Sepatutnya orang lain dapat, betul. Tak bayar pula zakat, lagi hebat. Pasal RM1,025, RM1,025, betul. Kalau RM1,025 bukan kita punya. Pastikan hantar ke tempat yang sepatutnya. Ni zakat. Fitrah lain. Fitrah tunggu Ramadan, betul. Ni zakat pendapatan, zakat yang kita simpan, zakat barang kemas. Apalagi harta anak yatim. Hari ni baru cerita, surah An-Nisa bab anak yatim. Cerita pasal orang perempuan. Orang perempuan ada. Dalam Quran ada bab orang perempuan. Jangan pelekehkan orang perempuan. Quran jaga betul-betul orang perempuan. Wanita dijaga. Tidak boleh tak dibenarkan dijatuhkan. Kalau zaman jahiliah, zaman sebelum Rasulullah SAW lahir, anak perempuan matilah, dibunuh. Lahir anak perempuan, dibunuh terus. Pasal apa? Bimbang macam-macam. Dia kata benda ni tak elok. Padahal ibu dia orang perempuan, dia terlupa. Dibunuhnya anak-anak perempuan masa zaman jahiliah. Bila lahir Rasulullah SAW, turunnya Al-Quran, turun pula An-Nisa. Dijaga sebenar-benarnya wanita. Balik pada kitab, ya. Waqi' meriwayatkan dari Sufyan As-Sauri, dari orang yang mendengar Mujahid berkata, seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya bersedekah mengharapkan keredaan Allah dan ingin juga disebut dengan baik. Maka turunlah surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amala salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maksudnya, maka siapa yang benar-benar mengharap dan akan bertemu pada Tuhannya, maka hendaknya berbuat amal yang baik dan jangan mempersekutukan Allah dalam semua ibadahnya dengan siapa pun. Al-Kahfi ayat 110. Kita diingatkan, ya, siapa, ya, sahabat ni, ya, mendengar Mujahid berkata, seorang datang kepada Nabi dan bertanya, saya bersedekah mengharapkan keredaan Allah dan ingin juga disebut dengan baik. Turun Al-Kahfi. Maksudnya niat, dia tanya Nabi, bimbang sedekah tu tak jadi apa. Walaupun RM1. Nampak? Tu kadang-kadang Allah test. Tong lalu. Tak ada tong lalu ini. Kejap lagi. Dia pakai remote. Tong lalu, ya, kita ada RM50, kita ada RM1. Mana kita nak bagi? RM1. Jangan mengada-ngada nak bagi RM50. RM1 itulah yang tak berpeluh. Betul? Kalau RM50 berpeluh, kadang-kadang siap takbir. Tak lupa Tuan Guru cerita. Tong tu bukan macam tong tu. Tong tu tak nampak, betul? Tong yang transparent tu. Dia biasa RM1. Itu duit tercampur duit RM50. Termasuk RM50. Dia tengok, Allahu Akbar, kuat pula cakap tu. nak ambil balik malu dia. Gagah juga. Jalan sekali-sekali tak apa. Tapi hati tu berkerut tu. Hati tu kecil. Hati, apa orang panggil sekarang apa? Hati tisu. Allah. Dulu main hati kulit bawang, betul. Sekarang hati tisu. Hancur tuan, kena air habis terus. Ni
Tapi Allah nak cuba kita. Pasal apa? Kita tak biasa. Tak biasa nak sedekah RM50. Tak biasa. Tu yang bergegar. Semuanya bergerak. Apalagi kalau 100. Apalagi 50. Tu. Tapi kalau pergi Tesco, pergi Jasco, pergi Aeon ke, habis tak RM50? RM50 tu macam RM5 je. Nampak? Kalau troli tu, tolak. Penuh troli tu. Berapa kat Tesco? 300. Ada sampai 700-800 pun ada. Penuh troli. Sebab tu saya pergi Tesco, saya pergi seorang je. Bimbang kita. Ya? Kita bajet 50 betul? 50. Kenapa nak bawa orang rumah? Dah balik Tesco. Alhamdulillah. Tu. Nampak? Pasal apa? Orang perempuan hati sikit juga. Dia tak tanya kita pun ada duit tak ada duit. Main sauk tu. Tu tak daya kita. Penuh tu dekat 300-400. Nampak? Boleh tak bayar? Boleh. Tak cukup, kad. Tak cukup lagi kad, pakai e-wallet. Walaupun e-wallet RM50 dia. Habis e-wallet. Tak dan buat touch and go tu. Habis duit. Nampak? Tapi kalau tong rumah Allah Ta'ala lalu, Allah lelap dia terus. Tak cari tengok hari Jumaat. Lelap dia. Padahal baru duduk tu. Lelap. Tong lalu. Paksa orang kejut dia. Tong lalu. Padahal nak skip tu skip. Allah tuan. Dia niat awal-awal tu tak ada. Niat dengan Allah Ta'ala tu. Padahal Allah bagi macam-macam di rumah. TV ada, kereta ada, rumah. Masuk rumah siap remote control. Betul? Nak masuk rumah. Duduk bangi. Gate tu besi. Stainless steel. Tak main kayu. Stainless steel. Remote control. Pakai satellite. Ada CC kamera semua cukup. Belum sampai rumah. Dah picit dah kat roundabout. Remote control. Dah terbuka pintu. Jauh tu. Allah tu. Nampak? Kita tak main Q1. Q7. Betul? Tu kena kita. Tapi kita lupa dengan Allah Ta'ala setakat RM50 tu. Allah. Apa hal dengan. Padahal Allah pinjam je tu. Baliklah bagi Allah Ta'ala. Itu tanda kita syukur dengan Allah Ta'ala. Patut kena ingat tu. Tu. Mana kita merayau. Ni ditanya sahabat, ya, bersedekah tu mengharap keredaan Allah. Tu niat yang hebat betul. Kita niat. Hari Jumaat, pagi-pagi besok hari Jumaat, hari ni kita dah standby dalam poket baju Melayu kita, baju office kita ke. Aku besok nak bagi 50, aku besok nak bagi 100. Takut aku mati. Itulah yang nak menyelamatkan aku. Tu kena pakai Datuk Semail Kamus punya seni kata dia. Statement dia. Duit yang kita punya tu, duit yang dalam tabung tu. Tu duit kita. Duit yang dalam bank, belum tahu. Duit dalam aset, belum tahu. Duit yang kita punya, yang dalam tabung masjid, tabung surau, pondok. Kita niat. Kang My Quran Time ada buat nombor akaun. Kita bagilah. Wakafkan Quran. Tu lagi hebat. Nampak? Tu duit kita. Duit dalam bank, bukan. Mati kita, siapa punya? Waris punya. Nampak? Tu. Waris apa jadi? Rumah muda pula. Apa jadi? Kahwin lain. Cukup edah kahwin lain. Kita dalam kubur nganga. Nampak? Tu kena rendang, ya. 100 hari. Memang betul orang rumah menangis betul. Menangis dia sampai hati kekanda meninggalkan adinda. Allah, kau main di depan jenazah tu. Masuk 100 berapa hari? 100 hari lebih. Cukup edah orang Pinang. Nampak? Habis. Motor kita yang chopper tu kan, dapat duit EPF. Dapat duit benci beli. Bila bajet, diselimut yang motor tu. Sanggup jalan kaki tu. Takut kilat habis tu. Tu. Bila mati, suami baru pakai chopper. Lalu depan kubur kita. Isteri kata, tu kubur suami I dulu tu. Allah. Kita yang sakit hati bila? Waktu dia bunyikan horn tu. Motor aku tu. Nampak tuan, sayang duit, sayang harta. Akhirnya kita merana. Kat mana? Dalam liang lahat. Menyesal tak kita? Menyesal tak, sudah. Walaupun menangis air mata darah. Balik pada kitab tadi. Ni. Maka siapa yang benar-benar harap dan bertemu pada Tuhannya, maka hendaklah dia berbuat baik amal dan jangan mempersekutukan Allah dalam semua ibadahnya dengan siapa pun. Ni. Ibadah kita kena jaga, ya. Tu dia. Saya share lagi yang 5S, ya. 5S tu. Tadi bersih hati 10, ya. S ni ada 5 pula. Untuk amalan harian kita. Sebab tu kita jangan sekutukan Allah Ta'ala. Yang pertama, S yang pertama, sisihkan diri daripada perkara dosa. Cukuplah. Yang lepas tu dah lah, berhenti.
Ya, membawang ke potong bawang tak apa, membawang tu. Tak tahu macam mana budak sekarang dapat membawang tu. Ya, potong bawang tak apa, beli satu goni potong, hiris, bersihkan, goreng, packing, tahu nama kita, jual. Dapat tak duit? Dapat. Sedekah, infak, tak apa, tu potong bawang. Membawang ni payah. Pasal apa? Tak berhenti dia punya seksa besok di akhirat. Pasal Nabi dah dengar dua kubur, salah satu kubur tu, satu tu memang kaki membawang. Satu lagi kubur pasal buang air kecil tak bersih. Ni hati-hati kita. Kita akan jumpa bab tu nanti. Tu yang pertama, sisihkan diri kita daripada bab dosa. S yang pertama. S yang kedua, sucikan hati dari hasad, dengki dan prasangka. Cukuplah. Kawan naik pangkat ke, beli kereta ke, biarlah, itu rezeki yang didapat. Kita redha. Allah lambatkan. Kalau kita dapat, kemungkinan kita jadi sombong. Sebab tu kita diam. Nampak? Kata sahabat, ulama kata, bila orang tanya, bila kita nak sampai dapat, doa kita tak makbul. Diceritakan ulama, kalau Allah buka hijab, kenapa tak makbul juga doa kita? Kita pun setuju. Pak. Apa? Tengok tak makbul, naik pangkat, tiba-tiba makbul, dibuka hijab tu, nampak? Bila makbul yang naik pangkat tu, kita jadi sombong. Bukan orang lain, dengan keluarga sendiri pun sombong. Berlaku. Ni pun dah berlaku. Sebab tu kita redha apa yang Allah rancangkan. Pasal perancangan Allah Ta'ala hebat, tuan-tuan. Sebab tu hati-hati. Bila ada peringatan Allah Ta'ala sekarang ni, hati-hati kita. Follow saja map, Waze, semua cukup ada dalam Al-Quran. Boleh, tuan-tuan? Tu. Yang S yang ketiga, betul? Yang ketiga, susun kehidupan harian mengikut syariat Islam. Ya, lama dah mengaku Islam, betul? Inna dina indallahil Islam. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam kita mengaku. Tu ikrar tu waktu semayang. Tapi hati-hati, cari syariat Islam. Sebab tu satu buku Datuk Ismail Kamus yang hebat, Indahnya Hidup Bersyariat. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, cara Islam. Boleh, tuan-tuan? Tu S yang ketiga. Tak kira mana kita berada. Yang keempat, S yang keempat, sabar ketika menghadapi ujian Allah dan anggaplah itu penghapus dosa. Bab dosa, bab cubaan Allah Ta'ala ni, kita sabar. Sabar perangai suami, sabar perangai isteri. Pasal apa? Kita yang pilih. Jangan marah pula. Ni kan menyesal dah 3-4 anak dah. Macam ni rupa isteri aku. Pun nak mengaku lah tu. Dulu kan main cinta sejati. Betul? Sejiwa semati. Laut nak direnangi semua. Padahal tak tahu berenang pun. Tu. Nampak? Macam-macam. Tapi bila dah berumur je ni, dah mention, dah macam-macam nak kerenah ni. Janganlah. Tu. Tinggalkan. Bab ujian Allah Ta'ala tu kita jaga. Yang kelima, S yang kelima, syukur dan redha ke atas segala kurniaan Allah. Kita dapat ni, kita ada bab qanaah. Cukup apa yang ada. Jangan langsung tak ada bab syukur, tuan-tuan. Tuhan bagi kita surau ni, KKR, betul? Cantik tak cantik? Salah satu surau yang tercantik lah. Cuma tak ada bangunan sendiri, betul? Kawasan je, ruang je. Tapi cantik. Ada tempat surau dia bawah sekali bangunan, bawah tandas. Ada. Apartmen low cost. Janganlah. Kalau saya mohonlah autoriti, tak kira KKR ke JK, tolong kawal lah. Bagilah nombor 1 surau. Bagilah nombor 1 masjid. Saya tahulah, saya bab seni bina. Kadang-kadang orang biarkan surau tu dah duduk taman tu, baru nak cari tapak surau. Kemana kita? Kita nak menjawab tu payah besok dia datang. Padahal nombor 1 masjid, surau, tempat sembahyang. Jangan dibiarkan bau tandas. Kadang-kadang bocor habis kapet. Kolek lagi derma. Kadang sedih. Pasal apa? Dilek macam pelikir lah. Hina sangat tempat sembahyang. Padahal itu nombor 1. Tolonglah kawal benda tu. Kalau ada development, nasib baik saya tak jadi pengarah. Kalau jadi pengarah, saya kontrol betul. Kita sayang masjid. Bila sayangkan masjid, surau nombor 1, taman tu dah jadi cantik. Ada keberkatan, barakah, development tu kena dia.
Kita dah ada contoh Mekah, betul? Mekah tu point di situ, nukleus di situ. Keliling tu bawa ada hotel, ada rumah, ada komersial. Azan tinggal semua. Tak kira lah duit tu tergantung apa, tinggal. Pasal apa? Ada hukuman Allah Ta'ala. Ada hukum Islam. Bila orang kita dah tarbiyah tiap-tiap hari tu, tak ada benda tu kan. Tapi kalau kita dah ditarbiyah macam tu, surau kat ujung, itu pun kalau persatuan penduduk ada, kalau tak ada persatuan penduduk, sampai ketua lah tak ada surau. Berlaku tak? Dah berlaku. Ada 40 tahun. Masjid ada, tapi tak hidup masjid. Berlaku. Tuan Guru cerita kat saya. 40 tahun. Masjid tu ada, cuma Jumaat balik. Jumaat balik, semayang raya balik, semayang haji, raya haji balik. Itu je. 5 waktu, cukup time, tutup balik. Berapa kerat. Kuliah, langsung tak ada. Akhirnya buta. Tahu buta? Buta ilmu. Nampak? Pasal apa? Selesa duduk rumah, selesa duduk banglo, selesa duduk di townhouse macam-macam, tapi lupa rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Boleh lagi ke? Sikit lagi tu. 5S tadi habis lah. Dapat 5S. Lepas tu 5S tadi amalan harian berpandukan 5S. 5S yang jangan tinggalkan, simple aja. 5S yang jangan tinggalkan, 5 solat. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Jangan miss. Takut kena bempuk kita besok bertahun-tahun di sana. Itu fardu. Jangan main-main bab tu. Tak terdaya boleh duduk, tak terdaya duduk boleh baring. Betul? 5S. Semayang. Jangan dibiarkan. Tambah lagi, kena tambah. Pasal apa? Bimbang. Yang 5S tu, 5 fardu tu, tak cukup. Kemana tak kadang-kadang kita sembahyang merayau. Elok di sini sembahyang. Rupanya kat hati tu kat mall. Hati tu dekat Sogo. Hati tu dekat Coket. Macam-macam. Kita tambah dengan sembahyang sunat. Ada tak sembahyang sunat? Macam-macam sembahyang sunat. Sama dengan puasa Ramadan. Ada tak puasa sunat? Ada. Pasal apa? Yang sunat tu betul. Tak berdosa, tak buat. Tapi ambil bahasa lama dia. Bahasa orang tua dulu. Tak berdosa, tak buat. Tapi rugi. Alangkah ruginya kalau tak buat. Tu. Pasal apa? Yang sunat itulah yang tampal, yang berlubang-lubang, yang fardu tu. Tu. Kita tak dapat 100% tuan-tuan. Merayau kita tentang semayang. Tapi yang sunat tu tambah kita punya. Tu bangun kita malam-malam. Salah satunya untuk semayang malam. Nak tidur tu semayang sunat juga. Dipesankan. Jangan kita biarkan tidur dengan remote TV, dengan handphone kita. Osak kita. Takut kita bimbang. Macam-macam kejadian berlaku. Tu ni. Sikit lagi kitab. Seorang penjaga berkata, siapa yang berbuat tuju tanpa tuju tidak berguna perbuatannya. Siapa yang takut tanpa hati-hati, maka tidak berguna takut itu. Seperti mana ia berkata, saya takut seksa Allah tetapi tidak terhati-hati. Tidak hati-hati dengan dosa, dari dosa. Maka tidak berguna takutnya itu. Tujuan kita hidup ni kena tahu. Kita datang ke dunia ni kena tahu. Kita nak balik ke kampung kita. Kampung mana? Kampung syurga. Pasal Tok Adam kita, Tok Hawa kita datang daripada syurga. Kita bukan duduk sini lama-lama, betul? Duduk kat KKR je sama-lama. Tak. Cukup masa pencen. Jangan kata kita selama-lamanya. Tak boleh. Tak boleh kata dulu kini selamanya. Cukup masa 60, 58, 55. Pencen tak? Pencen tuan-tuan. Jangan kata kita nak selama-lama. Tak ada. Pencen akhirnya. Itu pun kalau sempat, pencen. Pasal apa? Kita terlupa kita bakal jenazah. Bila bakal jenazah, insya-Allah bila-bila masa akan sampai masanya. Tu kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Surah Sajadah tiap-tiap subuh Jumaat. Ataupun alhaakumut takasur. Allah tuan, bimbang. Sebab tu kita kena pegang tali Allah Taala tu, Al-Quran. Jangan dibiarkan berlalu saja. Quran time kita, jangan kita tak ada masa langsung. Tu diingatkan kita. Takut seksa Allah tetapi tidak hati-hati dengan dosa. Jangan. Bila takut kita jangan buat dosa. Siapa yang mengharap tanpa amal seperti mengharap pahala dari Allah tetapi tidak beramal, maka tidak berguna harapannya. Kena beramal. Jangan niat je. Dulu ada yang grup yang suka niat je. Betul? Ada. Disahkan sesat kan? Allah semayang, niat je. Dia diisi kulit betul. Betul detail tu kan. Niat je. Semayang. Lepas tu Tok Guru kata, cuba makan. Niat je. Macam mana? Nak mencedok lah dia. Kalau makan niat aja, jadi cerita Piramli je. Bau je boleh.
Tak ada daya tuan. Ni makan niatnya. Kita dah terpampang dah. Kambing pusing depan. Boleh? Niat je. Meraung kita. Tu sembahyang, zikir, doa, semua kena ada buat. Application gitu. Kemudian siapa yang niat? Kemudian siapa berdoa tanpa usaha, seperti berdoa semoga mendapat taufik untuk kebaikan tetapi tidak berusaha untuk kebaikan. Ni pun sama juga. Nak cari hidayah kita ni tak boleh. Hidayah kena cari. Dia tak boleh datang sendiri. Betul, hidayah tu milik Allah Ta'ala. Tapi kita kena cari. Seperti kita cari gelombang radio IKIM 91.5. Kita buka radio terus dapat? Tak, kecuali kita dah setting awal-awal. Kena cari. Tu gelombang. Radio IKIM, apalagi radio ayam, radio sinaran kau semua. Kena cari gelombang. Kena pusing. Kena, sama juga kebaikan juga. Siapa yang istighfar tanpa nyesal maka tidak akan berguna istighfarnya. Jangan istighfar semua orang boleh buat, 100 kali boleh buat, tapi tak menyesal apa perbuatannya. Janganlah. Istighfar tu sebenarnya maksudnya minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tu jangan miss. Astaghfirullahalazim. Pendek je. Siapa yang tidak menyesuaikan zahir dengan batinnya, seperti zahir berbuat kebaikan tetapi hatinya tidak ikhlas. Ini pun sama juga. Ikhlas mesti ada. Seterusnya, siapa yang amal tanpa ikhlas maka tidak berguna amal perbuatannya. Nak beramal mesti ada bab ikhlas. Itu 4. Ini ada. Salah satunya bab ikhlas. Dia ada 4. Ilmu, sabar, niat. Ni satu lagi, tulus ikhlas. 4 tu baru kita boleh teruskan ibadah kita. Tak boleh terungkai, tak boleh tercicir. InsyaAllah, takat tukut hari ni. Mudah-mudahan perkongsian hari ni kita teruskan bab tajuk hari ni itu bersih hati ataupun bab ikhlas. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, lemah daripada saya sendiri. Saya mohon tuan-tuan doakan anak kami di Turki. PKP hebat juga sana. Ada 3 orang sana tengah mengaji kitab. Mohon kita doakan insyaAllah. Boleh insyaAllah. A'udzubillah. Al-Fatihah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'maruna wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syaribna wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Tahassanna bi'izni wa jabaru wa tasanna bil khallazi la yamut isrif anal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.